This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So, hari ni kita nampak pelajar SPM masuk sebab dia ada gap beberapa hari, 4 hari sempatlah rehat sekejap. So, kita buat ulang kaji santai saja, kita ulang balik tajuk tingkatan 4, tajuk 5. Tajuknya namanya janjang. Okay, kita akan buat mungkin 2 ataupun 3 episod. Hari ni kita akan pergi kepada janjang aritmetik dan mungkin besok kepada janjang geometri. Sebab kita akan buat kelas tambahan ni setiap hari. Untuk proses saya record setiap hari kecuali hari Selasa. Sebab hari Selasa saya peruntukkan untuk pelajar saya di Kolej Matrikulasi Kelantan. So hari lain saya ambil masa setengah jam untuk mengajar lah setiap hari. Kecuali kalau saya demam, suara tak ada, saya cutilah sekejap. Okey, untuk tajuk janjang, okey, kita pergi kepada yang mudah dahulu. Kita akan panggil dia JA, ringkasan untuk janjang aritmetik. So, untuk yang tingkatan 3, walaupun awak dengar ni, sebab awak sebenarnya sebelah kaki dah ke tingkatan 4. Jadi, benda ni memang awak akan dengar nanti. Cuma kalau boleh kita tak nak awak dengar benda ni adalah benda yang susah. Jadi, kita nak belajar secara santai. Awak tengok cara saya terang. Benda ni sebenarnya simple sangat-sangat. Okey, cuma bila exam sebenar, cara dia olah soalan tu, cara dia bercerita pada soalan, mungkin dia tak masuk dengan jiwa pelajar sekarang lah. Okey, kita cuba. Okey, untuk janjang aritmetik, dia specialnya dia adalah, okey, dia mempunyai beza antara dua sebutan yang sama. Apabila beza tu sama, kita panggil dia beza sama, dia akan jadi beza sepunya. Itu ciri-ciri dia. Dan beza sepunya ni kita labelkan dia sebagai D. Okey, apabila kita susun nombor, apabila susun nombor, contohnya nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8, semasa kita sekolah rendah, cikgu kita ajar tentang pola. Okey, nombor ni sebenarnya ada pola. Kita nampak polanya, nombor mula-mula ni kita panggil sebutan pertama. Okey, sebutan pertama, kita labelkan dia sebagai A. Kalau A ni ringkasan untuk sebutan pertama. Sebutan mula-mula. Sebutan pertama yang mana madam buat warna biru dekat nombor 2 tu. Kemudian pola di antara nombor warna biru kepada nombor 4, kita tengok dia tambah dengan 2, 4 kepada 6 tambah dengan 2, 6 kepada 8 dia tambah dengan 2. Yang pola tambah 2 tu sama daripada depan sampai belakang, itulah dia beza sepunya. Kita labelkan dia sebagai D, iaitu kalau nak senang, ada pelajar tak boleh masuk rasanya ni. Saya baca WhatsApp sekejap ni. Dia ada masalah nak masuk. Dah delete dah. Saya tak sempat nak baca. Okey, nanti ada masuk sekali lagi, madam try admit. Okey, sebab ada pelajar nak masuk. Okey. So kalau nak masuk secara direct, saya guna MOE. Maksudnya saya tak payah bagi kebenaran awak masuk, awak boleh masuk terus. Okey, saya sambung. Okey, oleh kerana pola dia sama, kita panggil dia adalah beza sepunya. Sepunya tu maksudnya sama dari awal sampai akhir. So saya buat kat sini warna kuning lah.
Jadi warna kuning dengan warna biru ni sangat penting dalam tajuk janjang aritmetik. Jadi kalau kita nak kira semua panjang. Jadi kita ringkaskan untuk mencari nilai D ni, kita ambil sahaja sebutan yang kedua, kita tolak dengan sebutan yang pertama. Supaya dia nampak ringkas, kita tak perlu nak imagine sebutan 3 tolak 2, 4 tolak 3, 5 tolak 4. Untuk permulaan ni awak tahu nilai di belakang tu nombor 4. Okay, Madam buat warna purple dekat dia. Sebutan yang kedua ni nombor 4. So kalau awak nak dapat nilai D sama dengan sebutan yang kedua ni Madam buat nombor 4. Tolak dengan sebutan yang pertama nombor 2. Jadi dia punya beza sepunya dia adalah 2. Setiap nombor 4 awak tambah dengan 2 dapat 6. Maka dapatlah yang warna pink. Warna pink tu kalau awak tambah dengan 2 awak akan dapat nombor selepasnya. So awak dapat warna hijau. Dan kita dah boleh teka dah selepas nombor 8 ni mesti nombor 10. Sebab dalam minda kita dah ada dah pola dia. Lepas tu mesti nombor 12. Lepas tu mesti nombor 14. Itu dia punya cara kita nak kenal sifat-sifat untuk janjang aritmetik. Okey. Dalam rumus, dalam janjang aritmetik ni, ada 2 rumus yang terkenal dan rumus ini diberi dalam exam. So saya buka sekejap sebab bila exam rumus ni dia bagi nombor. Okay, dia bagi nombor. So nombornya ialah, mungkin line kita jam hari ni sebab biasanya senang nak masuk, hari ni jam sikit. Saatnya saya balik senarai rumus. Okey, untuk janjang aritmetik, rumus ni nanti adalah rumus nombor 9. Saya highlight warna kuning. Ni rumus nombor 9 nanti. Kemudian, untuk rumus hasil tambah, kita nampak macam banyak. Okay, kita nampak macam banyak tapi exam cuma bagi yang atas ni sahaja. N per 2, 2A tambah N tolak 1D dan rumus itu adalah rumus yang ke-10. Jadi untuk janjang aritmetik, dia ada 2 rumus, nombor 9 dan nombor 10. Okey, dan pelajar kalau boleh gunakan sepenuhnya rumus yang dia bagi. Okey, gunakan sepenuhnya rumus yang dia bagi. Okey, rumus nombor 9. Okey, so daripada rumus nombor 9 ni, cara menulis, Meda tunjuk sedikit cara menulis. T huruf besar, N tu kecil je. Jangan tulis sama besar. Sama dengan sebutan yang pertama tambah dengan N tolak 1 dan kita darab dengan D, di mana kita dah terang tadi sebutan pertama ni kita panggil A, nisbah sepunya kita panggil D. Kita akan gunakan nilai A dengan D dalam rumus. Okey. T itu merujuk kepada bahasa Inggeris term. T-E-R-M, terms. Sebab itu dia guna huruf T. Okey, itu sebutan yang ke. Kalau kita nak mencari hasil tambah, seperti yang tajuk pada rumus nombor 10, kalau nak cari hasil tambah, kita akan menggunakan perkataan sum. Sebab tu dia gunakan huruf S. Okey, rumus juga diberi. Itu saja tajuk janjang aritmetik. Cuma kita nak tengok soalan dia lah macam mana cara soalan diolah sehingga pelajar menggelarkan tajuk ini tajuk yang susah. Kita nak tengok mana agak-agak. Okey.
Saya akan guna koleksi soalan parsial. Sorry dia ada sengit sikit, saya ambil dulu sebab dia buku. Bila saya ambil buku tu dia memang payah nak ambil gambar, dia ada tulang ya. Okey, tak apa, sengitkan sikit kepala. Okey, soalan 2011. Okey, soalan 2011. Tengok Dia kata kat situ saya guna bahasa Melayu lah ya. Okey, diberi X 58. Semasa 58 tu, kita dah boleh agak dah. Dia kata kat sini janjang aritmetik. So, ini adalah JA. Okey. Dekat 5 dengan 8, madam dah boleh agak apakah nilai D. Nilai D, kita ambil nombor yang di belakang tu, nombor 8. Kita tolak dengan nombor di hadapannya. Jadi dekat situ kita tahu nilai D-nya adalah 3. Daripada situ, kalau di sini ke sini tambah dengan 3, sini ke sini pun tambah 3. Tahu tak? So kalau nak cari nilai X, jalan kerja kita, X kalau ditambah dengan 3, kita akan dapat jawapannya adalah 5. Jadi nak tahu nilai X, X sama dengan, dia akan bawa positif 3 pergi ke sebelah kanan. Dia akan berubah menjadi 5, positif 3 akan menjadi negatif 3. Jadi dari situ kita akan dapat nilai X bersamaan dengan 2. Itu kalau pelajar nak jalan kerja penuh. Seandainya pelajar nak cepat. Okey, sebab kita tengok markahnya bukannya besar, sikit je. Okey, sikit je 3. Seandainya pelajar nak cepat, Meda tunjukkan caranya sekali. Alang-alang kita dah ada kalkulator canggih. Okey, caranya ialah kita type dalam kalkulator X tambah dengan 3, kita tekan alpha, kita tekan calculate, dia akan keluar tanda sama dengan, tekan nombor 5. Lepas tu awak tekan shift, awak tekan button calculate tu sekali dan ulang lagi sekali shift calculate ni, tekan button sama dengan. Dia akan bagi jawapan X sama dengan 2. Dan kita boleh semaklah jawapan kita. Kita kira tadi dapat 2, kalkulator pun dapat 2. Jadi untuk soalan A, dia kata nyatakan nilai X, Meda dah kira nilai X bersamaan dengan 2. Selesai soalan 9A. Okey, untuk soalan B, dia suruh kita tulis 3 sebutan berturutan selepas nombor 41. Jadi kalau kita ikutkan 41 tambah dengan 3, kita akan dapat 44. 44 tambah dengan 3 sama dengan 47. 47 tambah dengan 3 sama dengan 50. Betul ke saya kira ni? Betul So, sebutan kita adalah, sebab dia suruh tulis 3 sebutan berturut selepas 41. Jadi 41 kita tak boleh tulis. Jawapan untuk B ialah, nombor yang mula-mula kita tulis ialah 44, 47, dan nombor yang seterusnya ialah 50. Jadi untuk soalan A 2 markah, soalan B 1 markah. Jumlah semua sekali 3 markah untuk pemarkahan dulu kala. Sebab ini soalan 2011. Lama dah. Okey, Meda buka kepada soalan. Kalau ada silakan. Kalau tak ada, Meda pergi kepada soalan seterusnya. Okey, clear Okey. Nombor 10. Okey, nombor 10.
Ni. Bila sampai tahap soalan ada ayat-ayat, itu yang pelajar kena baca betul-betul soalan. Okay, nombor 10. Yang pertama, sebutan kedua. Jadi Maida tulis T2. Janjang aritmetik. So kita bagi clue JA. Ialah negatif 3. Jadi T2 adalah negatif 3. Selesai ayat yang pertama. Okey, selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua, sebutan ke-6. Jadi Maida tulis T6 sama dengan 13. Okey, selesai ayat yang kedua, Maida dapat 2 maklumat. Berbeza dengan soalan nombor 9 tadi, dia memang senaraikan kepada kita. Tapi soalan nombor 10, kita kena baca ayat dan kita kena translate. Kalau tak boleh bahasa Inggeris, baca bahasa Melayu. Okay, seboleh-bolehnya pembuat soalan, dia akan translate sebaik mungkin. Cuma kadang-kadang tersalah sikit lah. Okay, sebab bahasa Inggeris yang pure dengan bahasa Inggeris matematik ni, dia tak boleh direct translation. Dia maksudnya lain. Okay. Soalan suruh cari sebutan pertama. Sebutan pertama adalah A tadi. Dan beza sepunya. Kita belajar beza sepunya tadi P. Bagi janjang ini. Jadi Maida nak tengok. Semasa Maida tengok rumus Tn, okay, semasa Maida tengok rumus Tn dahulu, rumus nombor 9, Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Sekarang Maida nak ganti nilai N yang ini dengan 2. Nilai N ni dengan 2. Okay, Maida nak ganti. So, bila Maida ganti dengan 2, dia akan jadi T2 sama dengan A tambah 2 tolak 1 D, dan jawapan bagi nilai T2 adalah negatif 3. Jadi, Maida dah ganti nilai N dengan 2. So, bila Maida selesaikan, Maida akan dapat A tambah D sama dengan negatif 3. Kalau benda tu masih lagi whole, masih lagi tak boleh selesai, kita labelkan dia nombor 1. Okey, so sekarang Maida dah gunakan informasi yang pertama. Kita nak gunakan pula informasi yang kedua. Kali ni Maida nak ganti nilai N dengan 6. Nilai N dengan 6. So, kita akan dapat T6 sama dengan A tambah kurungan 6 tolak 1 darab D, dan dia dah bagi jawapan sama dengan 13. Bila Maida selesaikan, kita akan dapat A tambah dengan 5D sama dengan 13. Proses yang Maida sedang buat ni adalah tajuk 3. Namanya ialah persamaan serentak. Ni tajuk 3. Dia akan keluar soalan yang begini. Dia bukannya ada spesifik soalan untuk dia. Tapi dalam kita buat soalan tajuk lain, kita akan gunakan tajuk 3. Okey. So, Maida ada 2 persamaan sekarang ni. Kita nak mudahkan. Kita akan pujuk persamaan satu duduk dekat sikit supaya mudah kita nak buat keputusan. A tambah dengan D sama dengan negatif 3. Ni persamaan satu yang Maida ambil dari sebelah sini. Sebab bila duduk jauh, susah kita nak berbincang. Okey, so kita adakan perbincangan.
So daripada perbincangan awak tengok A ada seekor, A ada seekor. Jadi kita bincang, kita akan hapuskan A. Okay, kita akan hapuskan A. Bagaimana cara nak hapuskan A? Kita akan buat persamaan yang kedua tolak dengan persamaan yang pertama. Tapi pelajar jangan risau, yang ini pelajar akan betul. Walaupun pelajar salah, nanti pelajar akan betul juga. Amir akan ajar taktik untuk betul. Walaupun tak reti, taktik tu penting. Okey, A tolak A, habis A. 5D tolak seekor D, tinggal lagi 4D. Okey, kena hati-hati dekat yang ini 13 operasi tolak dan nombor tu sendiri adalah nombor negatif 3. Yang ni kena hati-hati. Sama dengan, so Madam dapat di sini 16. Nilai D sama dengan 16 bahagi dengan 4. Kalau tak ingat sifir tak apalah, tekan kalkulator bahagi dengan 4. Jangan main teka. Teka terus mati. Okey, nilai D dapat 4. Jadi nilai D ni adalah nilai beza sepunya. Dah dapat jawapan. Okey, kemudian ada satu lagi Madam tak cari. Sebutan pertama. Okey, so kita akan pilih. Kita ada dua pilihan. Katakan Madam rasa pilihan satu ni lebih cantik. Contoh kalau pelajar nampak nombor 2 lebih cantik, terpulang. A tambah D sama dengan negatif 3. Madam nampak yang ini paling cantik. Contoh. Okey, Madam pun ambil. Okey, so sekarang nilai A masih lagi tak dapat. Nilai D dah dapat tadi. Nilai D dah dapat tadi 4. Tambah dengan 4 sama dengan negatif 3. A sama dengan negatif 3. Madam ajak negatif 4 ke sebelah kanan. Dia akan berubah menjadi negatif 4. Maka terhasillah nilai A bersamaan dengan negatif 7. Okey, so Madam dah jawab. Soalan pertama tanya cari sebutan pertama. Jawapannya negatif 7. Dan beza sepunya. Beza sepunya dapat 4. Okey, selesai soalan nombor 10. Madam buka kepada soalan. Okey, ini memang pattern soalan SPM sebenar. Madam tak ambil soalan yang tangkap muat. Supaya pelajar biar dia terbiasa soalan susah terus. Jangan soalan yang mudah tapi exam sebenar susah. Kita tak nak macam tu. Okey. Nombor 10 beres. Okey, kalau nak guna kaedah penggantian pun boleh tetapi dia panjang sedikit. Okey, Madam janji tadi nak bagi satu benda supaya pelajar tak akan salah. Yang ini penting. Okey, so tengok betul-betul cara Madam gunakan kalkulator. Awak tekan menu. Okey, awak gerakkan cursor, boleh main-main kalkulator sebelum tidur. Jangan asyik main telefon je, kalkulator pun kena main. Gitu. Okey, kita tekan. Okey, jumpa huruf A. Okey, kita jumpa huruf A sama dengan. Okey, bila kita selesaikan tajuk 3 ialah persamaan serentak. Bahasa Inggerisnya ialah simultaneous equation. Jadi simul tu untuk simultaneous equation, persamaan serentak, awak tekan nombor 1. Lepas tu dia tanya. Yang ini kita kena jawab dengan jujur lah. Dia tanya, berapa nilai yang awak nak tahu? So tadi kita ada nilai A dengan nilai D. Jadi 2 nilai yang kita nak tahu. Lepas awak cakap 2, dia sediakan 2 benda. So kita masukkan persamaan, tak kisahlah. Nak masukkan persamaan 1 dulu ke, 2 dulu ke, tak kisah. Okey, contohnya Madam nak masukkan warna biru dulu. Warna biru dulu. Perkali di hadapannya adalah 1 sama dengan 5 sama dengan 13 sama dengan. Selesai warna biru, tekan sama dengan. Dia pergi kepada warna hijau. Warna hijau 1 sama dengan. 1 sama dengan. Negatif 3 sama dengan. Okey.
Cuma kalkulator dia tak pandai tulis huruf A dengan B, dia cuma pandai X dengan Y. Okey, awak tekan sama dengan, dia bagi nilai X sama dengan -7, bermaksud itulah nilai A awak. Awak tekan sama dengan lagi, dia bagi nilai Y sama dengan 4, itulah nilai D awak. Okay, sebab kalkulator ni kita dah setkan programming dia untuk mengira nilai X dan Y. Kalau nak jenis baru, nanti dia keluaran yang lain pula lah kalkulator ni. Alright. Okay, untuk soalan nombor 10 berserta dengan kalkulator, ada problem tak? Tak ada. Tak ada Kalau boleh guna cara cepat, lebih okey. Okay, daripada kita guna kaedah substitution, I takut you masuk and then you keluar sesat. Yang tu I takut sekali. Kalau guna yang ini, kalkulator ada. Okey, nombor 11, kita KIV sekejap sebab kita tak belajar lagi janjang geometri. Tak belajar lagi. Okey, ni episod lain nanti kita buat semula. Tu janjang geometri. Kemudian nombor 3 yang ini janjang geometri. Nombor 4. Okey, nombor 4 ni saya salah copy ni ini tajuk lain. Salah copy ni tajuk lain, kejut ada min. Okey, kemudian soalan 2012 ada perkataan janjang geometri, kita tak boleh buat lagi. Kita ikut yang kita belajar dulu. Kemudian yang ini adalah janjang aritmetik. Boleh buat 4 markah. Okey, soalan nombor 10, kita kena baca betul-betul. Kita tidak boleh anggap nombor yang depan ini sebagai sebutan pertama. Sebab awak kena baca ayat dia. Diberi bahawa 11, Y tambah 4 dan juga 3Y tolak X ialah 3 sebutan berturut. Dia tak cakap sebutan pertama, dia cakap sebutan berturutan. Okey, mungkin nombor sebelum tu ada. Sepatutnya kalau saya jadi pembuat soalan, saya akan buat tanda titik 3, baru saya mulakan dengan 11, Y tambah 4, lepas tu 3Y tolak X, kemudian tanda 3 begitu. Supaya pelajar tahu 11 tu bukan sebutan pertama. Tu bahaya soalan pada tahun ni. Kemudian soalan suruh kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya dia nak suruh kita kira Y sama dengan bla 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 bla. Okey. Kemudian kita tengok kita tengok sebutan Y tambah 4, kita boleh tolak dengan sebutan sebelum. Contohnya medan cari D D sama dengan Y tambah dengan 4 tolak dengan sebutan sebelumnya 11. Kita ada satu lagi, D sama dengan, kita ada sebutan yang di belakang sekali, iaitu 3Y tolak X tolak dengan sebutan sebelumnya, iaitu Y tambah dengan 4. Kita menggunakan konsep beza sepunya. Beza sepunya. Okey, so kita settle yang itu dahulu, beres. Kemudian kita pergi kepada maksudnya. Okey, kalau kita selesaikan yang belah sini, Medik akan dapat D yang ini adalah Y. Okey, katakan saya keluar sekejap. Shift, reset. Nombor 3 sama dengan. Okey, saya masuk balik 4 tolak 11. So sini dapat Y tolak dengan 7. Saya boleh congak, cuma saya nak tunjuk pada pelajar, kalau kita tak pasti, jangan congak. Bukan saya tak reti persyarat metrik guna kalkulator. Bukan, saya nak tunjuk pelajar, biar ada dahulu proses yakin tu. Okey, saya pandai, jangan risau, saya pandai mat. Okey, 3Y
tolak dengan X, Meda kembangkan ke dalam ni. Tolak dengan Y, kembang lagi. Tolak dengan 4. Okey, so Meda akan dapat 3 ekor ayam, tolak seekor ayam, tinggal lagi 2 ekor ayam, tolak dengan X, tolak dengan 4. Okey, kita dah cari benda yang sama. Kemudian, perhatikan bahawa ini adalah D. Okey, di sini juga adalah D. Jadi, Meda boleh samakan kedua-duanya. So, kita ringkaskan. Y tolak 7 sama dengan 2Y tolak X tolak 4. Okey. So, Meda akan pujuk nilai Y yang sedikit supaya dia ke sana. Okey, maka nilai X kena beralih arah ke sana. Okey, nombor 4 pun ke sana. Okey, kita tengok perubahan yang berlaku. So, Meda akan dapat X jadi positif, negatif 7 kekal, positif 4 berubah sama dengan 2Y tolak Y. So, bila Meda ringkaskan, yang ini Meda dapat X tolak dengan 3. Kat sini Meda dapat Y. So, seperti yang soalan minta, Y menjadi tajuk, X tolak 3. Itu yang dimasukkan oleh soalan. Ungkapkan Y dalam sebutan X kerana di sini adanya huruf X. Jadi Y telah berjaya kita ungkapkan dalam sebutan X. Itu adalah soalan A. Okey, soalan terakhir untuk malam ni ialah 10B. Dia suruh cari beza sepunya. Dia minta kita cari huruf D. Jika X bersamaan dengan 8. X bersamaan dengan 8. So, kita tengok dekat mana kita nak hasilkan dia. So sekarang ni dia bagi X sama dengan 8. So, Meda kena cari dulu nilai Y. Y sama dengan X 8 tolak dengan 3. Y sama dengan 5. Jadi, untuk mencari nilai D, perhatikan Meda akan ganti di sini. D bersamaan dengan Y tolak 7. Sama dengan Y kita adalah 5. Baru je tadi kita dapat ni. Y adalah 5 tolak dengan 7. Jadi nilai D bersamaan dengan negatif 2. So telah terjawab, cari beza sepunya. Beza sepunya kita adalah negatif 2. Alright, so Meda dah selesaikan. Episod yang pertama, Meda ajar janjang aritmetik dan latihan pun yang biasa-biasa dahulu. Episod ketiga nanti baru kita pergi kepada latihan untuk kertas 2. Madam baru pergi yang atas ni bawah. Madam tak pergi lagi yang bahagian yang tinggi-tinggi. Ni. Penyelesaian masalah. Belum lagi. Sebab dia kita buat paper 1 dulu. Bila mudah, paper 1. Bila susah, paper 2. Alright. So, Madam buka kepada soalan. Kalau tak ada soalan, kita akan sambung kelas esok hari, waktu yang sama. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita jumpa besok. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam.